Okey, hari ni mari kita tengok soalan Kelantan 2014, soalan paper 2 trial. Ini sebagai ulang kaji saja sebab cikgu dah ajar itu eksperimen dia tapi kita tak buat soalan. Alright. Raja 2.1 menunjukkan 1 litar elektrik. Raja 2.2 menunjukkan 1 graf beza keupayaan V melawan arus I apabila switch ditekan. Okey, jadi kita dapat dua diagram sama macam eksperimen hari tu. Kita punya diagram tu diagram panggilnya litar yang kita pasang itu dengan voltmeter dipasang secara paralel dengan sel kering. Okay, jadi bila kita offkan switch, bacaan yang kita dapat tu adalah bacaan DGE. Tapi bila kita dah on kan, bacaan DGE ni akan jadi sama dengan bacaan litar dalam ni. Masa kita on kan switch dan kita laras rheostat bagi bacaan arus semakin besar, bacaan voltmeter didapati semakin kurang sampai kita dapat graf yang turun bukit macam ni. Berdasarkan Raja 2.1, nyatakan kuantiti fizik yang diukur oleh voltmeter. Jadi bila dia pasang voltmeter ni pada sel, kita tak boleh jawab jawapan dia adalah voltan. Voltan memang tak terima. Okey, tu bukan kuantiti fizik. Kita tak boleh bagi jawapan beza keupayaan elektrik juga sebab yang tu untuk eksperimen hukum Ohm. Kalau dia punya voltmeter disambung pada perintang luar. Jadi untuk eksperimen DGE ni, kalau dia tanya kuantiti fizik yang diukur oleh voltmeter, kita kena jawab jawapan dia adalah DGE, daya gerak elektrik. Okey, jadi selesai dah soalan tu. Berdasarkan Raja 2.2, nyatakan nilai bagi kuantiti fizik yang dinyatakan dalam 2A1. Jadi dia suruh cari nilai. Nilai tu kita dapat berdasarkan graf ni, kita kena buat extrapolation hari tu. Dan tempat dia pintas paksi Y tu adalah nilai DGE kita. Jadi kat sini jawapan dia adalah 1.5 volt. Tulislah unit supaya dapat markah penuh. Tapi kalau markah dia satu markah, dia tak potong markah kot kalau tak bobo unit, insya-Allah. Okey, seterusnya. Menggunakan Raja 2.1 dan 2.2, hitungkan rintangan dalam R bagi sel kering. Jadi rintangan dalam ni kita tahu kita boleh dapat daripada kecerunan graf. Okey, jadi kecerunan graf ni senang saja nak kira. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi kita keluarkan kalkulator kita. Yang ni titik nombor 2, yang ni titik nombor 1. Tak kisahlah terbalik pun tak apa, asalkan kita masukkan nilai dia betul. Jadi yang ni nilai Y dia 1 tolak nilai Y 1.5. Cikgu tak bawa kalkulator saintifik balik rumah. Dapat jawapan negatif 0.5. Jadi negatif ni sebab graf ni graf turun bukit. Okay, jadi jawapan tu kita bahagikan dengan nilai X dia. Sebab nilai X dia 1 tu 0, 1 0.4. Jadi nilai X dia 0.4. Kita dapat jawapan negatif 1.25. Ini jawapan untuk rintangan dalam. Di rintangan dalam kita boleh bubuh unit dia 1.25 ohm. Ataupun kita tengok paksi graf tu, kita bubuh unit V over A. Okay, jadi jawapan dia kena tulis jalan kerja ni, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kat sini. Lepas tu kita dapat jawapan negatif. Jawapan negatif tu belum lagi jawapan akhir dia. Sebab dia nak rintangan dalam, kita kena cakap rintangan dalam sel. Tulislah R kecil sama dengan 1.25 ohm ataupun 1.25 volt per ampere. Alright, last sekali soalan yang ni. Apakah yang berlaku kepada bacaan voltmeter jika perintang R diganti dengan perintang lain yang mempunyai magnitud yang lebih tinggi? Jadi untuk kes yang ni, baca ingatlah voltmeter kita sambung pada sel. Jadi dia sama dengan bacaan DGE. Lepas tu dia ubah perintang ni, dia tukar perintang yang luar ni daripada R kepada satu nilai R yang lagi besar. Jadi dia tanya apa jadi kat bacaan voltmeter ni, meningkat ke menurun, bertambah ke berkurang. Jadi macam mana kita nak analisis tu, kita kena tahu yang voltmeter ni baca bacaan apa dan apakah hubungan dia dengan rintangan. Untuk senang, cikgu dah jumpa satu app ni. Di app ni disambung, dia serupa macam litar yang kita ada, dan kita boleh ubah kita punya nilai perintang dan kita tengok terus apa jadi kat voltmeter dengan apa jadi kat ammeter.
Okay, tapi dia pakai perintah yang color coded ni. Kita tak ingat apa color code dia. Jadi kita kena buka satu website untuk tengok kita punya nilai rintangan berdasarkan color code dia. Jadi kita punya perintah tu ada 4 color. Putih, hitam, hitam, kuning. Kita matchingkan dia. Putih, hitam, hitam, kuning. Jadi sekarang ni rintangan adalah 90 ohm. Jadi untuk rintangan 90 ohm tu, kita dapati bahawa bacaan voltmeter dia dekat 12 point lebih dan bacaan ammeter dia berapa tu? 0.5 0.15 0.15. Okey. Jadi kalau kita ubah color, kita akan ubah color yang ni je. Dan bila kita ubah color yang ni kepada color yang beza, kita akan ubah nilai rintangan dia. Okay, sekarang ni putih, white. Okay, jadi kalau kita ubah kelabu, nampak tak nombor 8 ni? Jadi nombor white tu 9. Lepas tu sebelah dia black. Sebab tu jawapan dia jadi 90. Jadi kalau kita tukar color dia jadi grey, dia akan jadi 80. Sebab grey tu 8. Jadi seterusnya kalau kita tukar jadi violet, dia jadi 70, 60, 50, 40 dan lain-lain. Okay, kita tengok balik kita punya circuit tu. Jadi voltmeter sekarang ni sambung macam kita punya litar tu. Dia sambung secara paralel dengan kita punya sel. Okay. Dan ammeter ni kita sambung dalam litar luar. Jadi bila kita tukar daripada putih ke kelabu, rintangan dia berkurang jadi 80 kan. Jadi kita observe apa yang berlaku kat bacaan voltmeter ni. Jadi bacaan voltmeter makin berkurang apabila rintangan makin berkurang. Dan bacaan voltmeter akan meningkat bila bacaan rintangan akan meningkat. Sambung balik soalan tadi. Apakah yang berlaku pada bacaan voltmeter jika perintah R diganti dengan perintah lain yang punya magnitude yang lebih tinggi? Jadi sebab dia ikut hukum Ohm kita, sebab V kita sekarang ni bila kita on litar, V sama dengan V yang mengalir dalam litar sama dengan bacaan voltmeter tersebut. Jadi bila rintangan makin besar, voltmeter akan jadi makin besar. Jadi jawapan dia bacaan bertambah. Okay. Alright. Jadi kita check jawapan. Okay, jadi nombor 1 tu betul. Jawapan dia EMF. EMF tu bahasa Inggeris, jadi bahasa Melayu dia DGE. Okay, nombor 2 jawapan dia 1.5 volt. Nombor 3 kita punya kecurunan dapat jawapan 1.25. Okay, kalau kita bagi jawapan ni atau bagi jawapan yang ni, asalkan jawapan R kita betul. Okay, mana-mana satu. Last sekali jawapan dia V kita meningkat.